Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama aku Iwan. Selamat kembali ke channel aku, Tukang Cerita. Hmm. Okay guys, hari ni aku nak sambung cerita aku bahagian kedua dari video aku yang lepas. Cerita tentang Jambatan Angkir. Sebenarnya aku nak ceritakan dua cerita ni dalam satu video je. Tapi bila aku dah rekod tu, aku tengok durasi video aku tu agak panjang, nak dekat sejam. Jadi aku takut orang bosan pula dengar aku cakap panjang kan. Baru video pertama dah berjela-jela cakapnya. Jadi aku pun ambil keputusan buat dua bahagian lah. Jadi inilah sambungannya bahagian kedua. Kepada korang yang belum lagi tengok bahagian pertama, korang boleh semak video aku yang lepas. Korang boleh check video aku yang lepas. Untuk yang dah tengok bahagian pertama, jom kita layan bahagian kedua. Tapi sebelum tu, macam biasa, kita baca doa dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. Okay guys, untuk cerita aku bahagian kedua ni, cerita ni berlaku masih lagi dalam tahun 90-an. Cuma waktu ni aku dah besar sikit lah. Dalam cerita aku yang pertama tu, aku masih sekolah rendah. Masa ni yang bahagian kedua ni aku dah sekolah menengah. Lebih kurang dalam pertengahan tahun 90-an lah. Okey, minat aku ni mancing. Salah satu hobi aku mancing. Jadi nak jadikan cerita pada waktu kejadian tu, pada hari kejadian tu, aku dengan bapa angkat aku, kawan aku dengan bapak dia, kemudian ada lagi dua orang kawan bapak angkat aku, kita orang buat trip pergi mancing. Masa ni kita orang pergi mancing, perancangan asalnya ada beberapa tempat lah kita orang akan mancing. Maknanya mancing di satu tempat, dan sejam 2 jam macam tu tukar tempat kedua, kemudian seterusnya tempat ketiga dan terus balik lah masa tu. Jadi kami pun pada hari kejadian tu, kita orang pun bertolak lah macam biasa. Lepas Zohor gerak. Jadi spot yang pertama aku pergi ni dekat Lombong. Lombong Itik. Kalau korang nak tahu Lombong Itik, korang Google. Korang Google apa benda tu Lombong Itik. Kalau kat Perak ni memang popular lah Lombong Itik daripada kaki-kaki pancing ni. Jadi untuk spot pertama ni okey, tak ada apa-apa masalah. Mancing okey. Ikan pun, sambutan pun agak menggalakkan juga kan. Jadi tak ada apa-apa yang pelik lah. Jadi seperti yang dah dirancang, kita orang pun mancing sejam 2 jam, gerak ke tempat kedua. Jadi spot kedua ni pun masih Lombong juga, Lombong Itik juga, tapi Lombong yang lain lah. Kita orang pergi spot kedua, mancing, pun tak ada apa-apa masalah, okey je. Ikan pun makan pun menggalakkan juga. Tinggal waktu tu kita orang mancing dah petang dah, nak maghrib lah. Jadi bila cuaca pun dah nak gelap, dah nak maghrib, kita pun cepat-cepat pindah ke spot yang ketiga lah. Dan ini adalah spot yang terakhir jugalah. Dan spot yang terakhir ni kita mancing dekat sungai. Sungai ni dia dekat jugalah dengan Lombong yang kedua kita orang mancing tu. Cuma sungai tu di belah sana. Jadi kita orang pun teruslah pergi sebelum gelap, kita orang pun pergilah
cepat-cepat ke spot yang ketiga. Sampai di spot yang ketiga tu, dekat kawasan tu ada satu jambatan, tapi jambatan ni baru nak buat, masih dalam pembinaan. Dia baru ada beberapa batang dan tiang konkrit tu yang dipasang tu. Itu je yang ada. Jadi kami pun berhenti di tepi jambatan tu. Jadi bapa angkat aku ni dia mancing kat tepi jambatan tu. Jadi bila menjelang maghrib dan terus ke malam, suasana agak gelap. Jadi mancing sungai ni dia tak macam mancing lombong. Mancing sungai ni dia tak boleh dekat-dekat sebab sungai ni dia bergerak air dia. Macam lombong, bila kita baling umpan tu, dia duduk situ-situ je, dia tak gerak. Tapi macam sungai ni, bila kita baling, dia ada arus kan, jadi dia bergerak. Jadi kalau mancing dekat-dekat, dia boleh menyebabkan sangkut lah dengan mata pancing orang lain. Jadi aku pun ambil keputusan, aku cakap dengan member aku tu, aku cakap dia, jom kita mancing bawah jambatan tu kan, jauh sikit daripada bapak kita. Jadi kawan aku pun, dia pun tak cakap banyak, dia kata okey juga tu. Di situlah kesilapannya kan. Kita orang ni pun dengan budak kan, tak padan dengan budak, berani pula jauh dengan orang tua kan. Pergilah mancing bawah tu. Ingat jarak dia dengan jarak tempat bawah jambatan kita orang mancing tu dengan jarak orang tua tengah mancing ni, tempat bapak angkat aku ni, ingat dalam 20 meter ada lah kot. Jadi kita pun pergilah mancing macam biasa. Jadi mula-mula tu tak ada apa-apa pun, cuma ikan je lah, macam tak apa nak ada. Tapi sungai biasalah, kalau orang yang biasa mancing sungai ni, kalau awal-awal ni time-time lepas maghrib pukul 8, 9 ni memang ikan tak apa nak ada kan. Dia akan aktif bila dah atas pukul 9 ke atas, baru dia start laju lah. Jadi aku pun lebih banyak termenung lah daripada mancing masa tu. Kemudian bila naik waktu pukul lebih kurang dah dekat pukul 9 lebih, masa ni ikan baru mula rancak makan. Dia makan. Kemudian bila masuk dalam pukul 10 macam tu, dia makin banyak makan. Jadi kita makin seronok lah. Makin seronok, baling je ada tarik, tak tunggu lama ada je tarik kan. Jadi masa tengah mancing tu, aku ingat dalam pukul 11, lebih kurang lah pukul 11 malam, kawan aku ni dia mancing, dia baling tak jauh, dia baling dekat. Jadi bila dia punya umpan tu jatuh, kita boleh dengar umpan tu jatuh air tu, bunyi umpan tu jatuh. Masa umpan dia jatuh tu, bunyi kocakan ikan tu, nak kata punya banyak masa tu, dia luar biasa banyak daripada hari-hari biasa kita mancing. Macam aku pun sebelum ni aku pernah agak mancing ikan, mancing sungai, tapi tak sebanyak macam malam tu. Bila umpan dia jatuh tu, bunyi ikan berkocak tu, ikan lari tu, sampai bunyi macam ada yang sampai ke darat bunyi dia. Lain macam lah bunyi ikan ni kan. Jadi kawan aku ni pun dia sampai, banyak ikan kata dia. Tapi kita tak nampak sebab gelap. Jadi aku pun ikutlah baling kat situ juga. Baling lah situ. Jadi tengah aku syok layan ikan ni, tiba-tiba suasana jadi sunyi. Itik yang tengah bunyi kuat kat lombong tu pun tiba-tiba senyap, tak ada bunyi apa. Aku pun perasan juga masa tu keadaan sunyi tu kan. Tapi dah orang kata tengah seronok sangat kan, tengah ingka lah kata orang Perak tu. Jadi buat tak reti je lah. Aku pun fokus pada mancing je lah kan. Aku tak pelik lah suasana tu jadi apa kan kat seliling tu. Jadi aku mancing. Lepas tu tiba-tiba masa ni lah, aku dengar ada satu suara yang panggil nama aku. Tapi dia panggil tu, dia tak panggil Wan, dia panggil Wan. Sekali je macam tu je, dia panggil Wan. Jadi aku terus toleh ke arah belakang, arah ke bapak angkat aku lah. Aku tengok dia ikut dia orang panggil kan.
Tapi masa aku pandang ke arah bapa angkat aku tu, aku tengok bapa angkat tu tengah relax mancing, tak ada gaya macam tengah manggil. Kalau kita biasa kita panggil orang, mesti kita tengok orang tu kan. Wan, wan kan. Jadi dia tak ada, dia duduk relax mancing, tak macam tak ada gaya orang panggil aku pun. Jadi aku toleh tak ada nampak gayanya. Oh bukan aku salah dengar lah kot. Aku pun sambunglah mancing dengan kawan aku. Mancing. Tak lama lepas tu, sekali lagi aku dengar suara yang sama dan cara panggil dia pun yang sama. Wan. Dia panggil macam tu. Jadi kali kedua ni aku toleh, aku terus nyaut. Ya. Aku jawab, ya. Lepas tu aku tengok bapa angkat aku, daripada dia tengah mancing, dia terus toleh kat aku. Dia terus datang. Dia datang, dia lilik karau dia punya pancing tu, dia terus datang kat aku. Dia datang makin dekat. Lepas tu dia tanya, "Oi, kamu jawab apa?" kata dia. "Kamu jawab siapa?" Aku cakap lah, "Nyawa abah lah, abah panggil tadi kan." Dia kata, "Mana ada?" Dia kata, dalam keadaan cakap tu suara dia perlahan lah. "Mana ada? Siapa yang panggil kamu? Dengar apa-apa diam." Dia kata, aku pun masa tu dah, iya ke? Bukan abah panggil ke? Masa tengah tertanya-tanya tu, tiba-tiba sekali lagi aku dengar suara yang sama juga. Panggil aku. Kali ketiga dia panggil. Wan. Kali ni memang jelas aku dengar dan bapa angkat aku pun dengar. Dia datang dari mana? Rupanya daripada atas jambatan tu. Jadi aku pun tengok atas. Memang tak ada apa-apa. Yang ada gelap dengan rangka tiang tu. Tapi ada benda yang pelik. Bila aku tengok atas tu, aku dengar macam orang tengah bersembang. Ada orang ramai tengah bersembang. Tapi aku tak faham langsung apa benda ni dia orang cakap. Kemudian aku dengar ada orang berjalan dekat atas jambatan tu. Padahal jambatan tu yang pertama belum siap. Jadi siapa yang pergi nak buat gila malam-malam pergi lepak atas jambatan tu, siap berjalan kolo-kelo tu kan. Jatuh terjerombak dalam sungai, tak pasal je mati kembung. Itu satu hal. Yang keduanya, udahlah malam kan, gelap gelita. Apa gila nak duduk situ kan. Jadi apa namanya, bapa angkat ni, aku tengok bapa angkat aku, dia muka dah cuak. Dia terus cepat kemai. Jom balik. Bila tengok muka dia dah cuak, kita yang bodak ni apatah lagi kan. Kita berani mancing dekat situ malam-malam pun sebab ada orang tua. Bila orang tua pun dah cuak, yang bodak apatah lagi 2 kali ganda lah cuaknya kan. Dah 5,000 lah. Apa benda ni kan. Terus kemas-kemas semua. Kawan aku pun terus cabut, tinggal. Ikan yang dapat tu pun tak sempat nak tarik, tinggal. Lepas tu terus pergi dekat motor. Jalan dekat motor, sampai kat motor terus semua tiga-tiga start motor, start udah tak hidup pula. Sudah kata motor bapa angkat aku tak hidup. Tapi mujur dua lagi tu hidup. 2 motor lagi tu nyoloh lah bagi terang sikit cahaya. Start. Ingat mau 7-8 kali start juga, akhirnya baru mau hidup juga. Ada hidup terus duduk atas motor, pecut lah, tak ingat bawah, tak tengok belakang dah. Terus keluar daripada kawasan sungai tu, terus masuk atas jalan raya, terus balik. Alhamdulillah, tak adalah apa yang berlaku selepas tu. Tak adalah benda ngikut ke apa ke kan. Cuma benda tu menjadi tanya-tanya jugalah pada aku kan. Kenapa kan panggil aku, apa benda yang panggil aku. Kemudian aku adalah tanya dekat orang tua kan, kenapa kalau kita dengar suara orang panggil, kita tak boleh nyaut. Sebab aku dah ternyaut, kalau kita nyaut jadi apa kan. Tapi orang tua jawab, katanya kalau kita nyaut takut dia datang lah, ataupun takut kita pergi ke alam dia lah. Jadi aku pun tak tahulah, wallahualam lah betul ke tak. Jadi itulah dia ceritaku yang kedua tentang 2 jambatan angkir. Aku harap korang terhibur lah ya.
dengan cerita aku ni. Kalau tak seram tu minta maaf lah ya. Jadi itulah pengalaman aku. Sebenarnya aku ada lagi pengalaman aku waktu mancing banyak. Cuma aku nak cerita kat sini takut terlampau panjang pula video aku. Jadi kalau korang masih nak dengar lagi pengalaman aku yang lain-lain kan, insya-Allah ada juga yang menarik-menarik lagi kan. Yang seram-seram lagi pun ada lagi. Belum keluar lagi. Kalau korang nak, jangan lupa korang, kalau korang nak dengar, jangan lupa korang like, share, subscribe. InsyaAllah nanti akan dapat notifikasi aku buat video lagi lepas ni, InsyaAllah. Jadi akhir kata, sebelum aku akhiri video ni, aku nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada korang yang mana yang dah like video aku, yang dah tonton, yang dah share, dah subscribe tu. Aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan aku doakan supaya mudah-mudahan korang punya support aku tu, like korang tu, share korang, subscribe korang tu akan diberikan ganjaran pahala sedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab sokongan korang pada aku tu, support korang tu, itu ibarat sedekah juga bagi aku. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.